tell me that I'm never. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Saudara-saudara, setelah kita dikejutkan dengan salah satu wakil rakyat daripada UMNO yang menyertai parti lawan, yaitu Parti PAS, timbullah semula berkaitan dengan rasanya denda ataupun bayaran yang dikenakan kepada mana-mana wakil rakyat daripada UMNO yang melompat parti, yang bertindak keluar daripada parti, menyertai parti lawan. Akhirnya ini satu berita berkaitan dengan Adun Rembia yang telah menyertai parti PAS. Dan kita kaitkan dengan bayaran RM 100 juta itu. Satu perkongsian daripada Harapan Daily pada 28 Julai. Adun Rembia kena minta bantuan tabung Milo PAS. Adakah dengan ini Adun Rembia perlu meminta bantuan daripada PAS untuk membayar RM 100 juta itu? Kalau tidak pun, kalau tak mampu bayar, adakah Adun Rembia kembali semula kepada UMNO ataupun terus letak jawatan? Itu menjadi persoalannya. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Rembia dari UMNO, Datuk Muhammad Jailani Khamis, dinasihatkan untuk mendapatkan bantuan PAS atas tindakannya melompat parti. Saranan sinis itu susulan perjanjian dan aku janji ditandatangani oleh semua calon BN yang menang pada pilihan raya wajib membayar denda RM 100 juta kerana mengkhianati parti. Adun Rembia kena minta sokongan kepada PAS melalui tabung Milo yang mungkin digerakkan ke seluruh negara untuk memastikan cukup RM 100 juta, kata seorang TikTokers. Pada 16 Julai, Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mengumumkan Muhammad Jailani yang sebelum ini digantung keahlian dalam UMNO sah menyertai PAS berkuat kuasa Jun tahun lalu. Jailani menang PRU ke-14 atas tiket PKR. Dia adalah antara 4 adun PH yang melompat menyokong BN bagi mengambil alih pentadbiran negeri pada Mac 2020. Wakil rakyat berkenaan dikatakan dipecat PKR sebelum mengumumkan menyertai UMNO bagi membolehkan dipilih bertanding semula mewakili BN pada PRN pada 20 November 2021. Nah, itu menjadi persoalannya, saudara-saudara. Kalau tak mampu bayar, adakah tabung Milo PAS akan disebarkan ke seluruh Malaysia untuk mencukupkan RM 100 juta itu? Ataupun Adun Rembia kembali semula kepada UMNO ataupun letak jawatan? Apa komen anda berkaitan dengan isu ini? Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Oke, baik tuan-tuan dan puan, baru-baru ini kita dikejutkan dengan himpunan anti Anwar. Himpunan untuk memprotes kerajaan, himpunan untuk menjatuhkan kerajaan. Kononnya Anwar Ibrahim ini tak reti jadi Perdana Menteri dan perlu dijatuhkan. Saudara-saudara, saya pun hairan juga. Berkaitan dengan ini, saya hairan kenapa ramai yang nak tumbangkan PMX, sedangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim bermati-matian mahu menyelamatkan Malaysia dari keruntuhan dan kejatuhan ekonomi. Sudah pasti yang mahu jatuhkan Anwar adalah daripada pembangkang. Namun saudara-saudara, berkaitan dengan himpunan anti Anwar, baru-baru ini saja pun peguam yang menganggap Anwar scammer disiasat oleh polis. Dan begitu juga saudara-saudara, kita juga dengar baru-baru ini berkaitan dengan himpunan anti Anwar 2.0 yang diadakan di Tambun. Rasanya belum kedengaran pun ada himpunan itu dilakukan dan belum ada kabar pun adakah himpunan itu dibatalkan. Nah, berkaitan dengan ini, baru-baru ini saja polis sudah membuat kenyataan demo anti Anwar di Tambun tak patuh syarat. Nah, baru-baru ini pun himpunan anti Anwar yang dilakukan
di Putrajaya kalau saya tak silap tak sampai pun 500 orang yang hadir. Bahkan ada yang membuat kenyataan melalui ruangan komen di seluruh media sosial dan juga di dalam channel YouTube yang berkata himpunan itu bukannya untuk memprotes kerajaan, melainkan untuk menyelamatkan Tengkuk, menyelamatkan diri sendiri. Ada juga berkata, himpunan ini bukan untuk menjatuhkan Anwar, melainkan menyelamatkan diri sendiri dan kroni. Ada yang kata menantu, menyelamatkan ahli keluarga, dan sebagainya. Jadi aku pun heran juga, adakah himpunan anti Anwar ini yang kononnya diadakan di Tambun ataupun himpunan anti Anwar 2.0, himpunan selamatkan Malaysia ini dibatalkan. Sudah polis membuat kenyataan demo anti Anwar di Tambun tak patuhi syarat. Jadi selepas ini mana-mana demo ataupun himpunan yang dilakukan yang mungkin dijangkakan tidak mendapat kehadiran yang memberangsangkan. Kalau benar ada himpunan anti Anwar 2.0 ini pada masa akan datang, berapa ramai yang hadir? Dan sudah pun beberapa pemerhati politik berkata, perkara ini hanya buang masa, buang tenaga, buang uang, dan buang masalah terutamanya. Lebih baik tak perlu hadir perhimpunan ini. Kenapa nak sangat jatuhkan Perdana Menteri? Sedangkan Anwar Ibrahim dalam keadaan yang berusaha untuk menyelamatkan ekonomi Malaysia. Bahkan pada bulan Julai ini sahaja banyak berita baik yang kita lihat melalui perkembangan ekonomi terkini di Malaysia. Jadi saudara-saudara, Anda boleh komen, adakah Anda setuju himpunan ataupun demo anti Anwar ini diteruskan? Tidak kira di Tambun, di Putrajaya, di hadapan rumah Perdana Menteri ataupun di mana-mana. Adakah himpunan ini relevan untuk dilakukan? Kalaupun benar, ada beberapa yang telah dijanjikan oleh Anwar ataupun kerajaan rasanya bukan melalui demo untuk kita terjemahkan kepada kerajaan. Mungkin ada cara yang lain. Caranya Anda boleh komen di bawah macam mana cara supaya himpunan ataupun demo ini bukan menjadi salah satu option pilihan untuk menerjemahkan suara rakyat. Jadi saudara-saudara yang amat dihormati, tuan-tuan dan puan, menurut Anda perlukah demo ini dilakukan ataupun tidak? Kerana ini sudah pasti membuang masa menurut beberapa komen daripada pemerhati politik. Secara pribadi, pandangan secara pribadi rasanya tak perlulah demo itu ini. Kalau nak sangat Anwar Ibrahim jatuh, kita tunggu PRU 16. Kalau benar-benar rakyat tidak lagi memilih PMX, perkara itu akan berlaku. Tapi kalau rakyat terus memilih PMX pada PRU 16, bermakna Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pasti bakal terus memimpin kerajaan hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan, apa komen Anda?